Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan masuk bab 10. Bab 10 ni adalah berkaitan dengan kimia dalam perubatan dan kesihatan. Dalam bab ni kita akan tengok apakah perbezaan antara perubatan tradisional, moden dan komplementari. Dan dalam bab ni juga kita akan belajar tentang radikal bebas dan bahan antioksidan. Jadi bahan antioksidan dan radikal bebas ni saling berkaitan lah. Untuk hari ni di akhir pengajaran hari ni sepatutnya semua pelajar dapat membezakan lah antara 3 jenis perubatan syafaat. Perubatan tradisional, moden dan komplementari. Apakah ciri-ciri antara ciri-ciri dalam 3 jenis perubatan ni lah. Jadi kita mulakan dengan pengenalan dulu. Jadi kan perubatan tradisional ni sebenarnya selalunya dia adalah melibatkan ubat lah. Jadi ubat ni boleh dihasilkan secara tradisional dan ada juga ubat yang dihasilkan dalam makmal. Kemudian dan biasanya untuk orang-orang yang berada jauh daripada capaian hospital kerajaan ataupun klinik swasta, mereka lebih fokus kepada perubatan tradisional lah. Dan perubatan lah yang biasa dilakukan untuk kawasan yang agak pedalaman, yang mana rawatan dari segi rawatan moden lah susah ataupun mengambil masa yang jauh, maka diorang ni lebih kepada perubatan tradisional. Tapi untuk kawasan bandar, ataupun luar bandar yang mempunyai akses kepada perubatan moden, memang kebanyakannya akan pergi ke klinik dan hospital. Dan sebenarnya dua-dua jenis perubatan ni pun sama baik lah. Cuma ni ada masa sesuai guna, ada masa tak sesuai guna. Kan jauh sikit daripada tu je. Jauh belakang. Ke sana. Sana menghadap sini. Kemudian jenis ubat adalah berdasarkan kepada siapa yang memberi nasihat perubatan tu. Kemudian ada satu ni kitab tip. Kitab tip ni adalah satu manuskrip perubatan tradisional lah, tulisan tangan Melayu silam. Ini adalah satu sumber rujukan lah untuk pada zaman dahulu mengubati berbagai penyakit sebelum ubat dihasilkan dalam makmal. Maksudnya ini adalah perubatan secara tradisional lah. Penyakit-penyakit yang kerap cuba dirawat adalah sakit-sakit perut, batuk, sakit mata, dan semua ni menggunakan bahan-bahan sumber jadi daripada pokok dan tanaman yang dicampur dengan ramuan rempah. Dan kitab tip ini dinamakan sedemikian sempena manuskrip perubatan bahasa Arab, iaitu Al-Qanun fi Al-Tib karya Ibnu Samin. Jadi ini adalah jenis perubatan tradisional lah. Jadi kita pergi subtopik 10.1 iaitu perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Di Malaysia kita ada 3 jenis perubatan yang selalu dirujuk, 3 jenis kaedah perubatan yang selalu dirujuk lah. Pertama adalah perubatan tradisional, kemudian perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Jadi ketiga-tiga ni adalah berbeza antara satu sama lain. Dan kita pergi dahulu kepada perubatan tradisional. Perubatan tradisional adalah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Ingat, bukan sahaja tumbuh-tumbuhan, haiwan juga boleh bersama-sama dengan bahan semula jadi. Bahan semula jadi ni tanah liat, arang,
bahan-bahan semua jadi Okey, tumbuh-tumbuhan ni herba, bunga cengkeh, bunga lawang semualah. Haiwan ni pula setengah-setengah perubatan tradisional kan dia percaya kepada organ-organ dalaman. Okey, organ-organ dalaman setengah haiwan tertentu untuk merawat penyakit. Okey, jadi penggunaan bahan daripada ketiga-tiga ni, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan benda semua jadi ni adalah apa maksudnya dia ni secara tradisional, tidak dihasilkan dalam makmal dan selalunya yang memberi nasihat ni adalah orang yang pakar pada bidang perubatan tradisional ni. Okay, jadi di Malaysia pelbagai kaum, kita ada banyak kaum. Jadi setiap kaum dia ada kepercayaan dia sendirilah. Dia ada perubatan tradisional dia sendiri. Okey, contoh untuk orang perempuan yang boleh bersalin kan. Okey, untuk kaum Cina dia lebih percaya kepada bahan-bahan yang panas untuk memanaskan badan dan badan tak boleh sejuk. Okey, kalau untuk orang Melayu pula dia kena makan nasi yang panas. Dia kena ambil jamu inilah, jamu itulah untuk memanaskan badan. Jadi dia bergantung kepada kaum masing-masing, kaum sendirilah. Okey. Kemudian ini adalah ciri-ciri perubatan tradisional lah. Okey. Pertama, keberkasihan rawatan dia lebih perlahan. Ya. Ambil masa sebab dia bukan ubat yang dihasilkan daripada makmal, tidak diuji di klinikal. Jadi dia bergantung lah. Selalunya adalah perlahan dan makan masa. Dia adalah satu ciri yang dia adalah satu perubatan yang diwarisi dan diamalkan. Selalunya kalau tok kita boleh merawat perubatan tradisional, mesti ayah kita pun boleh. Nanti kita pun boleh. Nanti anak kita pun boleh. Kenapa satu keturunan tu boleh merawat? Sebab dia diwarisi. Diwarisi dan of course diamalkan dalam keluarga tu. Okey, kemudian pembuktian keberkesanan adalah secara pengalaman. Ya. Nak tahu ubat ubat tradisional ni okey tak okey? Kena tengok orang yang ambil. So maksudnya pengalaman orang yang menggunakan ubat tu adalah buktilah sama ada ubat tu jamu tu sesuai ke tidak. Minyak daripada campuran herba-herba ni sesuai ke tidak. Campuran arang dan minyak sesuai ke tidak. Maksudnya dia berdasarkan pengalaman. Dia tidak diuji tidak diuji dalam makmal dan tidak diuji secara klinikal. Tiada data yang nak mengesahkan kecuali pengalaman. Sebab tu perubatan tradisional ni dia bergantung kepada orang yang menerima rawatan tu. Udah. Okey, kemudian kos rawatannya rendah. Ya, memang kos rawatan rendah lah sebab tak perlu masuk makmal, tak perlu diuji, tak perlu kena bayar pengguna, tak perlu jadi kos rawatan dia rendah. Hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi dari sekeliling dia. Kalau susah pun mungkin daripada hutan lah. Ataupun setengah-setengah binatang yang susah nak tangkap. Kemudian rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan haiwan. Ini cikgu dah bincangkan tadi lah. Jadi ini 5 ni adalah ciri-ciri perubatan tradisional yang adalah yang ada. Okey, kemudian kita tengok kepada perubatan moden pula. Okey, perubatan moden ni dia berbeza sebab dia adalah campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Okay, sains kesihatan ni termasuklah exercise, fisioterapi, fisioterapi lah selalunya. Bioperubatan ni termasuklah pembuatan kaki palsu, sel darah merah palsu, gigi, apa lagi bioperubatan yang glamour, tulang besi tu. Okey, dan dia melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan, termasuk perubatan ni termasuklah tu sampel pesakit-pesakit COVID-19 kan. Diambil darahnya untuk diuji.
COVID ni adalah COVID varian mana? Adakah dia Delta, adakah dia varian yang 1, adakah dia varian 2? Penyelidikan ataupun dia tiba-tiba COVID-19 datang. Jadi semua syarikat-syarikat buat ubat belum berlumba untuk hasilkan vaksin. Itu adalah penyelidikan perubatan. Okay, dia termasuk dalam perubatan moden lah. Okay, perubatan klinikal ni apa macam kita jumpa tu lah doktor pakai tulang, pakai mata, pakai sikit puan, pembedahan. Okay. Okey, pembedahan ni ada buat pembedahan. Okey, pembedahan dalam mengobati penyakit dan merawat cederaan. Okey, ini adalah ciri-ciri perubatan moden. Dia adalah menggunakan ubat-ubat sintetik. Okey, ubat sintetik maksudnya ubat yang dihasilkan di dalam kilang. Menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Kemudian rawatan ni adalah lebih berkesan, okay, dan lebih cepat sebab dia adalah dibuktikan secara klinikal. Okay. Kemudian kos rawatan dia mahal. Okay, kos rawatan dia adalah mahal sebab diuji. Perlu masuk makmal, macam kalau pembedahan, rawatan laser, radioterapi, lagilah ubat-ubat tu bukan ubat-ubat yang mudah nak dapat lah. Okay. Angah tengok adik Angah. Okay. Dan last sekali adalah perubatan komplementari. Okay. Perubatan komplementari ini secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah. Okay. Dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman. Okay. Dia adalah kepelbagaian kaedah. Okay. Dia ada dua bahagian utama iaitu semula jadi, senaman badan dan minda. Okay. Produk semula jadi, senaman badan dan minda. Okey, kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. Okey, kita tengok dia punya ciri. Ada 3 sahaja. Pertama, tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Maka contohnya adalah tu, karyopter tu. Kalau macam sakit urat, salah duduk, salah tidur kan, urat-urat ni kan. Sekarang kan dah ada satu lagi bidang perubatan yang ramai orang pergi iaitu bidang iaitu nasihat daripada pakar karyopter. Pakar karyopter ni dia membetulkan kita punya urat-urat, urat leher lah, urat kaki lah, urat tangan semua tanpa melibatkan pembedahan dan jahitan. Sekarang dan sekarang bidang tu macam dah makin glamour lah. Okey, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, okey, dadah dan bahan kimia. Tidak menggunakan tak ada guna ubat, tak ada guna dadah, tak ada guna bahan-bahan kimia buatan. Okey, dan dia mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Okey, untuk komplementari pun nama dia pun komplementari, melengkapkan. Dia komplement melengkapkan. Jadi dia mengambil kira pandangan mengira kira pandangan pengamal perubatan lah. Maksudnya dia ni bukanlah saja-saja je bukan memberi nasihat. Okey. Jadi sekarang kita masuk ubat-ubat yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Ini ada barcode. Okey, siapa yang nak tengok ni? Okey, bolehlah. Okey, Kejaya Sains. Okey, Kejaya Ahli Farmasi. Ahli farmasi adalah seorang yang terlatih dalam bidang farmakologi, mempunyai pengetahuan dan kemahiran menyediakan ubat-ubatan. Okay, ahli farmasi ni dia yang boleh kira dos. Dia boleh bagi pendapat, idea dos. Sakit budak berat 19 kg, berapa ml Panadol dia, paracetamol dia boleh ambil. Pesakit kencing manis tahap berapa dos yang dia perlu ambil. Dia orang ni. Ni ahli farmasi ni kerja dia. Dia adalah yang terlatih. Dia ni selalunya orang yang tera kimia lah. Orang yang boleh cipta, orang yang boleh merangka ubat. Okey. Itu adalah ahli farmasi. Okey, Angah. Okay, kita tengok.
Jadi ada 3 ubat. Okey, ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit dan mestilah didapatkan daripada pihak-pihak bertauliah. Okay, siapa pihak bertauliah ni? Doktor, klinik dan ahli farmasi lah. Okay, okay. Kita pergi ubat tradisional dulu. Ubat tradisional adalah ubat yang dibuat daripada sumber-sumber jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Okay, dan dia ini dihasilkan daripada zaman dahulu kala. Okay, dan contoh ubat yang ada yang glamour lah. Okay, pertama aloe vera. Udah, what are you doing Udah? Okay, pertama aloe vera ataupun lidah buaya. Okay, lidah buaya ni digunakan untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat sunburn dan boleh menghentikan sambut atau terkena minyak panas dan boleh menghentikan pendarahan lah. Okay, kalau ada luka-luka, ambil aloe vera ni, patahkan picit lendir tu, letak. Dia cukup kering. Okay, kemudian ginseng. Okay, ginseng ni adalah penyediaan yang glamour lah untuk kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Halia melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Okey, maksudnya kalau minum air teh halia tu kentut je lah. Okey. Okey, pokok bunga raya. Okey, daun dia ambil ramas-ramas dalam air, boleh selegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Sama juga boleh hilangkan demam Okey, satu lagi quinina ataupun lebih kurang macam kulit kayu manis. Okey, digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Ini semua adalah sediaan daripada tradisional. You tak guna haiwan, you guna tumbuhan. Tapi contoh yang ada dalam buku teks ni, yang ni semua tumbuhan lah. Semua tumbuhan. Kalau penyediaan tradisional haiwan ya, kalau korang rajin tengok berita ni, adalah apa? Tangkap harimau lah, tangkap penggiling lah, tangkap ular lah, makan tikus, makan kelawar, makan pergi cengkerik, makan lipan. Tu adalah mengikut kepercayaan lah. Okay, dia adalah sediaan tradisional dan mengikut kepercayaan. Okay, tapi untuk orang Islam selalunya memang kita tak ambil lah sebab kita tak tahu status penyediaan tu adakah yang dibolehkan dalam agama atau tidak. Okey, kemudian ubat moden. Ubat moden ni adalah ubat yang dihasilkan dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Okey, dan ubat moden disediakan dalam pelbagai bentuk, ada pil, ada kapsul, ada pasta, ada berbentuk ampayan dan dalam bentuk larutan. Okey, dalam bentuk pasta ni cikgu tak pasta. Oh, pasta ni macam tu gel. Rasanya lah. Ampayan ni macam antibiotik. Larutan ni macam ubat cair lah, ubat batuk, ubat ubat demam kanak-kanak. Okay. Bergantung pada penggunaannya, ubat moden dikelaskan dalam 3 jenis. Analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okey, pertama kita tengok dulu analgesik. Okay, analgesik ni adalah untuk melegakan kesakitan. Macam ubat tahan sakit lah. Okay, contoh aspirin, paracetamol dan Modena. Jadi aspirin ya, ubat tahan sakit ni tak boleh ambil suka-suka hati tau. Berbeza dengan paracetamol, okay, paracetamol ni macam tak jumpa doktor pun masih boleh makan lah. Contohnya rasa badan macam nak demam. Jadi pagi ambil 2 biji, selepas 8 jam ambil lagi 2 biji, selepas 8 jam ambil lagi 2 biji. Maksimum paracetamol sehari adalah 8 biji sahaja, iaitu dos 500 mg. Okay. Tapi macam aspirin lah, ubat tahan sakit ni sebenarnya pun ramai juga orang standby aspirin kat rumah. Terutama ni untuk pesakit gout. Orang yang pesakit gout ni bila tiba gout dia datang, dia jadi tak tahan sakit sampai kadang-kadang tak boleh bangun, tak boleh, kalau dia berdiri, kalau dah diri susah duduk. Jadi dia akan ambil aspirin. Aspirin ni ubat tahan sakit lah. Yang selalunya aspirin ni memang tak digalakkan ambil dalam dos yang tinggi ya. Okey, nak ambil dos yang tinggi mesti bawah nasihat doktor.
Okay, last sekali adalah Cordina. Cordina ni cikgu pun tak berapa tahu nak ulas macam mana. Okay, kedua adalah antibiotik. Okay, antibiotik ni berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Okay, contoh demam yang disebabkan oleh virus. Okay, demam yang disebabkan oleh jangkitan. Tengok kawan demam, kita demam. Esok kawan satu lagi demam. Maksudnya demam tu bukan disebabkan oleh badan dia tak sihat. Bukan dia seorang je demam. Tak. Tapi ramai-ramai demam. Okay. Jadi kalau minggu ni demam 3 hari, sihat. Minggu depan demam lagi 3 hari, sihat. Minggu lagi satu, demam lagi. Maksudnya kalau awak dah demam minggu ni, minggu depan demam lagi, doktor akan bagi antibiotik. Maksudnya awak ni ada bakteria ataupun bakteria berjangkit yang tak betul-betul matilah. Maksudnya dia ada dan dia akan serang. Okay, ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus dan atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyakit. Okay, ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesi bahan kimia, maksudnya daripada bahan kimia lah. Dan perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Okay, contoh, doktor bagi antibiotik untuk 5 hari. Doktor pun pesan, okay, balik rumah makan antibiotik ni untuk 5 hari ya puan. Puan sihat ke, puan tak sihat ke, puan mesti habiskan 5 hari. Awak pun okey je. Balik rumah, selepas 3 hari makan ubat, awak rasa sihat, awak hentikan antibiotik tu. Awak tak makan antibiotik tu. Ada baki lagi 2 hari kan? Nanti, pada masa akan datang, sekiranya badan awak diserang oleh bakteria yang sama jenis, awak akan dapat balik penyakit tu. Sebab apa? Sebab bakteria yang first time tadi tu tidak dihabiskan, tidak dimatikan 100% sebab awak tak habiskan dos antibiotik. Awak akan mencipta rintangan antibiotik. Maksudnya awak, lama kelamaan doktor terpaksa tukar antibiotik yang kuat sebab antibiotik yang dia cuba bagi kali kedua tu sebenarnya bakteria dalam badan ni dah boleh lawan. Tak kuat lah, so dia pun tukar antibiotik. Okay, contoh antibiotik adalah penicillin dan streptomycin. Okay, kemudian last sekali adalah psikoterapeutik. Okay, ini digunakan khas untuk merawat pesakit psikiatrik. Okay, tak boleh diambil sewenang-wenangnya dan mesti ikut dos yang ditetapkan sebab ubat sediaan psikoterapeutik ni boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan. Orang depression, orang yang ada tekanan perasaan, dia jumpa pakar psikiatrik. Pakar psikiatrik kata, okey puan, minta maaf puan, saya rasa level depression puan ni adalah level yang perlu puan makan ubat. So, pesakit tu akan makan ubat. Kalau dia tak ikut dos yang doktor bagi, pertama sama ada kalau dia ambil tak cukup dos, sikit. Mungkin dia tak dapat atasi pun tekanan perasaan dia. Ataupun dia perasa okey lah ubat ni, boleh menyebabkan dia berasa tenang. Hari ni nak ambil dua kali ganda lah. Dia ambil je 2 kali ganda, dia terus jadi mabuk, dia terus jadi pening, dia tak boleh berfikir. Dia mesti ikut dos yang ditetapkan dan dia tak boleh senang-senang ambil. Maksudnya ubat macam ni orang tak simpan dalam rumah dan siapa-siapa pun boleh ambil. Berbeza dengan paracetamol tadi. Kalau adik yang bongsu sakit, abang dia kena sikit-sikit, boleh lagi kongsi-kongsi ya. Tapi ubat untuk terapi tak boleh . Okey, untuk ubat psikoterapeutik tak boleh. Okey, ada 3 jenis. Satu stimulan, okey, merangsang dalam otak, badan dan perasaan pesakit. Contoh adalah amfetamina. Ni untuk orang yang mungkin dia kematian anak, dia kematian isteri, dia kematian suami, dia kematian kesisih yang disayang. Jadi dia rasa stres.
dia tak boleh berfikir, dia nak nangis, dia buat apa kerja pun tak boleh fokus, kejap duduk, kejap termenung. Ini dia diberi stimulan lah. Okay, untuk merangsang dan mengaktifkan supaya dia boleh lupa lah. Actually bukan lupa lah, dia boleh salurkan perasaan itu ke arah yang lebih betul, ke arah yang lebih positif. Okay. Kemudian antidepresan, okay, ni untuk mengawal keadaan kemurungan yang sama macam tadi tak nak bagi stres, tak nak bagi tengok benda rasa serabut. Kita orang biasa ni yang tak ada kemahiran dalam bidang kaunseling dan bidang psikiatrik ni, kita tak boleh senang-senang kata orang ni, kau ni tension ni, kau ni depression ke? Kau ni gila ke? Tak boleh. Kita tak ada ilmu tu lah, so kita tak boleh, kita mesti rujuk dia kepada orang yang tepat lah. Sama ada dia kepada kaunseling ataupun kepada doktor psikiatrik. Dan selalunya orang yang kemurungan ni, orang yang stres ni, dia bertambah kemurungan bila ahli keluarga dan masyarakat sekeliling dia menganggap dia ni adalah orang yang gila. Okay, sebenarnya tak betul lah. Memang untuk orang yang tak ada ilmu sains dia akan kata, kau ni kemurungan ni, kau ni gila ke? That is for those who do not learn about science sekarang. Tapi orang macam awak, macam saya, orang yang ada ilmu tentang sains kita sekarang tahu dah benda macam ni actually tak semestinya orang yang stres ni adalah orang gila. No. Tak adil lah, tak adil nak menilai orang dalam kemurungan ni adalah orang yang gila. No, tak adil. Wrong lah. Okay. Sekali adalah ubat antipsikotik. Ini adalah ubat penenang. Contoh adalah tranquilizer, barbiturat, dozapin dan haloperidol. Ini untuk pesakit-pesakit contohnya yang ada ADHD, aktif, hyperaktif yang tak boleh dikawal lah. Okay. Maksudnya kalau dia tak dapat apa yang dia nak, dia akan mengamuk, dia akan hentakkan badan dia pada dinding, dia akan ketuk kepala dekat dinding sampai cedera, ataupun dia akan ambil pisau dan cederakan diri. Ini kita akan bagi ubat antipsikotik. Okay, pakar psikiatrik akan bagi ubat antipsikotik. Okay, so ubat antipsikotik ni untuk tenangkan dia, untuk relaxkan dia supaya dia tak jadi terlalu aktif dan mencederakan diri dia ataupun orang sekeliling dia. Okay, so ini adalah 3 jenis ubat yang diberikan kepada pesakit, ataupun ini adalah 3 jenis ubat psikoterapeutik. Okay, jadi untuk perubatan komplementari pula, dia tidak hanya fokus kepada usaha merawat penyakit tapi juga memastikan pesakit sihat secara holistik. Melakukan fizikal, mental, emosi. Dia adalah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit, dan yang selalu yang glamour yang pertama adalah akupuntur. Akupuntur ataupun akupuncture. Akupuncture ni jarum steril maksudnya jarum yang telah dibersihkan, dididih, dibersihkan, dicuci, dia apa semua, dipastikan bebas daripada mikroorganisma ataupun bahan benda asing, akan dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit yang disebut sebagai titik akupuncture, dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Kenapa? Adalah untuk merangsang sistem saraf bagi melegakan kesakitan. Kita kena ingat, badan kita ni daripada atas sampai ke kaki ada saraf. Saraf yang mengawal rasa sakit. Di mana ada kulit, di situ ada rasa sakit. So bahagian muka kita ni, kepala, bagaimana yang tak ada kulit? Tak ada kan? Semua tempat ada kulit kan? So membuktikan semua tempat ada saraf. Sama ada saraf tu berada di betul-betul di bawah lapisan kulit ataupun di bawah, ataupun adalah layer-layer ni kan. Orang-orang akupuntur ataupun akupuncture dia orang tahulah. Jadi merangsang sistem saraf. Kemudian chiropraktik, ni yang cikgu cakap tadi ni lah. Chiropraktik tak guna ubat, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli chiropraktor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Chiropraktik berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Ni dia ada dalam sains sukan.
Okay, so chiropractic ni sekarang dah memang glamour. Dia dah jadi alternatif untuk orang yang tak nak bedah. Kita pulang. Maksudnya bila dia jumpa doktor, bila dia pula tanya doktor boleh tak pasal cuba secara chiropractic. Jadi doktor akan bagi nasihat dia dan sekiranya bersesuaian, pesakit ni boleh pergi ke chiropractic untuk betulkan ataupun untuk rawat sakit belakang, leher semua ni lah. Okay. Okay, last sekali adalah urutan tradisional. Ni tengok, tak guna ubat, tak guna bedah, tak perlu jahit. Yang perlu adalah urutan saja. Jadi urut ialah kaedah untuk memanipulasi tisu lembut dalam badan kita menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Ni siapa pun tak boleh nafikan lah kebaikan urutan tradisional. Tak boleh nak nafikan. Terutamanya perempuan lah. Kita kan lepas beranak, lepas bersalin kan badan letih, lengur. Maksudnya selama ni bawa baby selama 9 bulan, hormon dah bertukar apa semua. Tiba-tiba lepas bersalin, proses bersalin, baby keluar, so hormon badan kita pun tengah langgang balik lah. Nak turun balik, kita perlukan urut. So urutlah, janganlah keterlaluan. Terutama untuk yang bersalin secara pembedahan macam cikgu cikgu kan bersalin secara pembedahan. Jadi cikgu tak boleh lah urut macam orang yang normal. Tak boleh lah. Kita ada had-had tertentu lah. Okay. Keempat, homeopati. Okay, ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk. Selalunya yang ringan-ringan lah. Okay. Ubat diberikan menguatkan kebayan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh. Dia meningkatkan keupayaan badan kita untuk lawan penyakit. Bukan untuk bunuh bakteria ataupun kuman penyakit tu. Beza. Dia menggalakkan, dia menyebabkan badan kita menghasilkan antibodi lebih banyak, lebih cepat. Badan kita lebih kuat nak menyerang balik bakteria ataupun kuman penyakit tu. Tapi tidak bermaksud ubat yang kita ambil tu ataupun bahan yang kita ambil tu boleh bunuh. Yang boleh bunuh bakteria tu semua adalah bukan sebab ubat homeopati, adalah kerana kita punya sistem pertahanan diri. Okay. Jadi homeopati ni meningkatkan sistem pertahanan diri. Beza okey. Bila pakai konsep, bila sistem pertahanan diri baik, maka kita boleh melawan penyakit yang datang. Okey, kemudian last sekali terapi herba. Okey, ini adalah menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang ada khasiat. Okey. Penggunaan herba lebih diyakini oleh ramai sebab sembuhlah semua jadi, tak ada kesesampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Walau bagaimanapun, terapi herba ni juga mestilah bawah pengamal yang profesional lah. Okay, sebab kebanyakan herba ni dia memanaskan badan. So bila panaskan badan, kita kena fikir aliran darah, apa akan jadi kepada salur darah kita, adakah dia akan mengembang. Bila salur darah mengembang ni, darah jalan cepat, darah boleh bergerak laju, jadi apa kesan dia kepada urat. So mesti di bawah nasihat ahli penyediaan perubatan tradisional yang profesional lah. Tak boleh senang-senang dia rasa tak boleh rasa nak makan ginseng, makanlah. Tak boleh. Mesti pergi kedai herba, tanya dulu macam mana, macam itulah. Jadi sebenarnya antara tiga-tiga ni semuanya adalah saling melengkapi lah. Okey, saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi kita mesti pandai lah. Kita mesti pandai pandai menilai keadaan mana kita nak pakai tradisional, keadaan bila nak pakai complementary, keadaan mana nak pakai perubatan moden. Okey, betul kita ada pula jenis ubat-ubat ni. Ubat mana, ubat itu, ubat ini. Mesti di bawah nasihat ahli profesional. Itu yang penting. Yang penting mesti bawah
nasihat ahli yang profesional dalam bidang tu. Bidang tradisional, pastikan kita dapat nasihat daripada orang tua-tua yang betul memang belajar daripada nenek-nenek semua tahu. Dia kalau doktor pula, mesti di klinik, di hospital. Hospital yang berdaftar, klinik yang berdaftar, betul klinik kat mana-mana. Okay, kalau nak komplementari pun sama juga. Kalau nak beli ubat homeopati, pastikan doktor homeopati tu ada betul-betul graduasi dia ataupun betul-betul dia belajar tentang homeopati. Bukan dia belajar daripada YouTube, daripada Google. Ya. Jadi, okay, last untuk hari ni adalah penggunaan ubat. Okay, penggunaan penggunaan ubat buatan manusia dan ubat daripada sumber-sumber jadi. Korang, cikgu rasa cikgu stop kat sini lah kot. Sebab rasa macam banyak pula. Okay, jadi cikgu stop recording dulu.